sejahtera. Saya Awis Henderson, anak bergulang JK13907/21, dan rakan saya akan membentangkan berkaitan tajuk khusus JKA 431 hubungan etnik dan rasim. Pada video ini kami dua akan membentangkan soalan nombor 2, iaitu hurai dan bincangkan isu diskriminasi pekerjaan berdasarkan sifat perkauman di Malaysia dan cadangan penambahbaikan yang mengurangkan isu diskriminasi di tempat kerja. Diskriminasi pekerja berdasarkan etnik merupakan masalah begitu ketara di Malaysia yang memerlukan penyelesaian yang lengkap, dan diskriminasi kaum di dalam sektor pekerjaan ini perlu diambil berat dan dihentikan supaya tidak terus tular di dalam kalangan rakyat Malaysia, kerana Malaysia adalah sebuah negara yang harmoni kehidupan dari pelbagai kaum, etnik dan budaya. Dalam meneliti subjek ini, kita mesti mengenal pasti punca masalah, meneroka kesan diskriminasi pekerja, dan menyesuaikan strategi pengaturan untuk mengurangkan isu ini di tempat kerja. Dalam kertas ini, kita akan melihat beberapa komponen penting masalah ini dan mencadangkan beberapa penyelesaian yang berdaya maju. Pendahuluan. Pemisahan perniagaan memandangkan identiti di Malaysia adalah isu yang membingungkan dan menguji. Kepelbagaian ini, budaya dan agama banyak terdapat di Malaysia. Di sebalik isytiharan kesamaan dan keadilan perlembagaan Malaysia, masih terdapat beberapa isu yang mengakibatkan diskriminasi dan ketidakseimbangan kaum di tempat kerja. Rangka kerja standard etnik paling penting adalah isu yang sering dibincangkan. Terdapat pelbagai penilaian tentang daya maju dan kesopanan bahagian etnik dalam kerja pintu terbuka yang menakjubkan. Setengah pendapat bahawa adalah penting untuk menjamin gambaran yang setara bagi setiap perhimpunan etnik di kawasan perniagaan. Manakala yang lain berpendapat bahawa ia boleh mendorong oleh menjadi bangsa memandangkan garis keluarga. Selain itu, adalah idea yang tidak baik untuk memasukkan keperluan agama atau berkaitan keturunan dalam iklan pekerjaan. Beberapa perniagaan mungkin menetapkan kecenderungan yang khusus untuk bekerja memandangkan unsur-unsur ini yang mungkin menyekat pintu terbuka perniagaan kepada orang dari etnik tertentu atau perhimpunan ketat. Isu aset kewangan juga mengambil bahagian dalam membuat ciri-ciri berat sebelum dalam persekitaran kerja. Dengan mengadakan pintu terbuka untuk sekolah kualiti menyediakan latar atau kerjaan profesional adalah tidak khusus dalam perhimpunan etnik, iaitu boleh membuat dukungan dalam keupayaan dan kapasiti untuk mendapat jawatan yang berkualiti. Di samping itu, terdapat laporan tentang pertemuan dengan diskriminasi di tempat kerja seperti perbezaan gaji, peluang kenaikan pangkat, dan prestasi bahawa ahli kumpulan etnik tentu kurang berkelayakan atau cekap. Organisasi dan kementerian oleh pakar menjamin konsistensi dengan piawaian, keadilan dan kesesamaan dalam persekitaran kerja adalah asas. Pemacuan untuk memajukan kesedaran dan arahan tentang kepentingan pelbagai dan nilai harus dijalankan di kalangan peniaga dan wakil. Dalam meneliti dan menyelesaikan isu-isu ini, keperluan untuk kerjasama antara kerja, kerajaan, kawasan sulit dan masyarakat biasa adalah asas. Memahami bahawa pelbagaian adalah satu hadiah dan memberi pintu terbuka yang adil kepada semua orang, tidak memikirkan kaum atau agama. Adalah penting untuk membina masyarakat yang memproses dan menyeluruh dalam sekitar kerja. Di antara contoh-contoh diskriminasi yang bisa dijadikan dapat di tempat-tempat kerja adalah tidak setara atau ketidaksamaan bayaran gaji di antara pekerja yang berlainan kaum, ketidaksamaan peluang dalam perkembangan kerja atau bakat kerja yang ada, sukanya dalam mendapat hak-hak cuti yang setara atau yang telah diperuntukkan di dalam suatu sektor pekerjaan tersebut. Punca masalah. Di Malaysia, diskriminasi pekerja berdasarkan ciri-ciri kaum merupakan masalah dengan beberapa punca yang rumit, dan berbagai berikut adalah beberapa penyumbang utama pada masalah ini. Rangka kerja standard etnik, kuota etnik yang telah ditetapkan untuk memastikan bahawa orang dari semua etnik diwakili semua sama rata di tempat kerja, sering menimbulkan kontroversi. Walau fakta menunjukkan kaedah mengaju keseragaman atau etnik juga menjadi sumber pengasingan dengan mengadili kedudukan terbuka terhad kepada perhimpunan etnik tentu atau sebaliknya. Terdapat analisis reaksi beliau terhadap keputusan kerja dan kemajuan. Sebagai contoh, terdapat sebilangan sektor pekerjaan yang menetapkan sebilangan kaum sahaja yang boleh diterima di tempat kerja. Terdapat ini membuat sebilangan kaum yang lain tidak dapat mengembangkan bakat di dalam sektor yang ingin, dan peluang menimba ilmu di dalam pekerjaan menjadi sulit. Iklan untuk pekerja mendiskriminasi. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Awana Binti Anwar, merujukan nombor JK1390621. Baiklah, saya akan meneruskan tajuk yang telah diberikan, yang telah dibuat, iaitu kesan diskriminasi pekerjaan. Okey, diskriminasi pekerjaan dapat memberi impak yang positif dan negatif kepada individu seseorang itu ataupun masyarakat secara keseluruhannya. Berikut adalah beberapa impak negatif dalam diskriminasi pekerjaan, iaitu ketidaksetara peluang pekerjaan. Yang bermaksud diskriminasi pekerjaan akan mengakibatkan beberapa individu yang tidak dapat memiliki peluang pekerjaan yang sama dalam mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan atau kualiti diri mereka sendiri. Hal
hal ini adalah menghalang daripada individu itu mendapat kemajuan dalam kerjaya atau dari segi ekonomi individu itu sendiri. Okey, yang kedua adalah ketidakpuasan kerja. Pekerja yang mengalami diskriminasi yang cenderung merasa diri mereka tidak dihargai dan tidak diakui sumbangan yang telah mereka sumbangkan, dan oleh itu boleh menyebabkan ketidakpuasan dalam pekerjaan dan boleh mendapat motivasi diri yang rendah. Okey, yang ketiga iaitu seterusnya adalah ketidakstabilan ekonomi. Okey, bermaksud individu yang berada dalam diskriminasi pekerjaan, pekerja ini dalam dunia kerja mereka mungkin akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan atau memperoleh pendapatan yang tidak cukup bagi menampung atau memenuhi kehendak diri mereka sendiri ataupun maupun keluarga mereka. Ini akan mengakibatkan ketidakstabilan dalam ekonomi dan ketidakmampuan diri mereka sendiri ke keluarga untuk masa yang akan datang. Pengaruh yang negatif. Baiklah, cadangan penambahbaikan dalam diskriminasi pekerjaan ini adalah program kesedaran tempat kerja adalah salah satu cara untuk kita beri kesedaran, iaitu seperti program kesedaran tempat kerja harus kita laksanakan bagi menghapuskan prasangka dan mendidik pekerja-pekerja tentang kepentingan kepelbagaian, kepentingan bersatu hati, bekerjasama, kepentingan tidak meninggalkan kawan-kawan sekerja atau kawan sekerja. Ini mungkin akan membuat secara dalam pelibatan cara aktiviti berkumpulan, kursus-kursus yang diadakan di tempat-tempat kerja semua. Kemudian kemungkinan dalam kumpulan-kumpulan asas permusuhan dan seperti kita memperkukuhkan perkara-perkara penting yang bermusuhan dengan pengasingan itu sendiri harus diperkukuhkan. Contohnya seperti mengadakan taklimat-taklimat, program motivasi tempat kerja, team building perlu diadakan di tempat kerja bagi memantapkan lagi ukhuwah sesama etnik, ukhuwah sesama rakan sekerja supaya tiada pengasingan di antara pekerja-pekerja bawahan dan atasan, pekerja yang lebih dan pekerja yang kurang. Itu semua kena ambil secara pendekatan yang lebih serius lah. Jika ada pengasingan diskriminasi di tempat kerja ni, maka perkara-perkara yang perlu dikaitkan adalah seperti berikut itulah. Okey, pelaksanaan strategi pemusahan dengan pemisahan seperti yang dimaklumkan tadi, kita kuatkan standard asas menentang pengasingan. Letakkan kelulusan yang lebih keras untuk persatuan yang dianggap bersalah kerana pengasingan telah dibuat. Ini supaya individu-individu yang berada dalam keadaan tidak selesa akan kurang sifat negatif dalam diri, supaya kita boleh naikkan semula input-input positif ke dalam setiap individu di dalam tempat kerja masing-masing, dan kawasan tempatan dan komitmen rakan kongsi. Itu pun seperti memperluaskan persatuan kawasan setempat dan rakan kongsi dalam membicarakan isu pengasingan. Ini macam yang katakan tadi seperti kursus, taklimat, motivasi perlu diperluaskan lagi kepada setiap agensi-agensi atau tempat-tempat kerja yang kebanyakannya keseluruhannya perlu ada. Dan pihak-pihak atasan perlu memerhati dan memperincikan susun semula rangka kerja dan membuat pemerhatian yang khusus supaya ia berjaya untuk menilai kemajuan dalam pengurangan pemisahan gap-gap di antara pekerja-pekerja itu sendiri, dan dapat menyemarak keakraban sesama pekerja itu, dan sedia secara terbuka untuk menerima segala rungutan-rungutan ataupun segala luahan isi luahan setiap pekerja yang ada. Seterusnya adalah kaedah adil untuk menilai pencapaian. Kalau di pejabat-pejabat, setiap tahun kita akan ada penilaian setiap pekerja. Setiap pekerja-pekerja bawahan ini perlu bagi menjamin bahawa orang kerja, penilaian dalam perskenaran kerja adalah adil dan tidak menindas antara seperti tinjauan pelayan untuk menjamin objektif dan keseimbangan di dalam sistem pekerjaan itu. Melalui pelaksanaan menyeluruh, peraturan ini adalah dipercayai bahawa akan ada perubahan positif dalam setiap diri individu itu, dan kita akan mengurangkan isu-isu pengasingan dalam persekitaran kerja di Malaysia ni. Tak kira di mana juga pun, kita perlu tahu kita akan ada penilaian SKT, penilaian tahap kepuasan pekerja, penilaian tahap keberhasilan pekerja, semua telah ada dan telah diwujudkan oleh setiap jabatan dalam apa yang ingin dirungkaikan dalam tugasan ini. Diskriminasi pekerjaan berdasarkan sifat. Jika berdasarkan sifat perkauman di tempat kerja Malaysia ini amat memudaratkan mangsa itu sendiri ataupun individu itu sendiri, dan ia akan menyumbangkan kepada ketidaksamaan sosial dalam sektor organisasi itu sendiri. Dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia pada ketika ini, isu seperti ini sepatutnya sudah lapuk dan dapat ditangani dengan serius, dan demi mencapai masyarakat yang adil dan saksama di dalam sektor pekerjaan, majikan memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk semangat keharmonian di kalangan pekerja-pekerja bawahannya lah. Usaha penambahbaikan dari segi faktor perlu dikaji dan dilakukan secara lebih meluas dan mendalam supaya kesan boleh dipraktikkan dalam organisasi tersebut. Kesan ketidaksamaan ini meluas kepada psikologi individu tersebut dan memberi impak negatif atau positif lah dalam setiap diri individu. Kesan ini dicerminkan dalam dinamik organisasi itu sendiri yang akan membawa kepada kekurangan kepelbagaian dan ketidakupayaan untuk memupuk inovasi di tempat kerja itu sendiri. Selain itu, isu diskriminasi ini juga boleh merosakkan imej sesebuah negara ataupun organisasi itu di mata dunia.
ini boleh meletakkan pelabur asing dalam risiko dan merosakkan reputasi Malaysia sebagai tempat kerja yang inklusif. Jadi untuk mengekang keadaan kesihatan menjadi lebih negatif ataupun lebih merudum, lebih teruk, usaha lebih proaktif dan positif perlu dilakukan ke arah matlamat organisasi yang lebih terjamin pada masa hadapan. Terima kasih.